Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Video kali ini adalah sambungan dari video kita yang sebelum ni, iaitu kita dah menyentuh mengenai geometric series kan, geometric series dan beberapa persyaratan dia, macam mana kita nak uji dia converge ataupun diverge. So kita tengok sikit kat sini sebelum ni lah ya. So geometric series maknanya kita yang pertama sekali kita kena pasti series yang diberi ni mestilah geometrik dengan membandingkan nilai sepunya dia. So maksud dia the first term, the second term bahagi the first term, berapa jawapan dia. The second term bahagi the third term bahagi the second term, berapa jawapan dia. Kalau dia konsisten sama, maka dia adalah siri geometrik. Okay, so once kita dah identify apakah dia punya nilai R dia, maka kita bolehlah gunakan yang ini, 1 ataupun 2 ni, di mana kita lihat nilai R tu. Kalau R tu lebih besar dan sama dengan 1, maka series tu adalah diverge. Sebaliknya, kalau nilai R tu, contohnya ini kan, kalau nilai R tu kurang dari 1, maka dia adalah converge. Kalau soalan tu meminta, kalau dia converge to what value, maka kita boleh cari dengan menggunakan rumus ini. Okey, dan dalam contoh ini kan, kalau R ni 2, maka dia akan fit mana? Dia akan fit yang nombor 1 kan? Nombor 1. Sebab 2 besar daripada 1. Maka siri itu adalah diverge. Baik. Dalam example yang ini, sama juga kita diberi yang ini kan? Kita diberi yang ini 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. So, first thing, try to identify betul ke dia adalah geometric series. So bahagikanlah 2 bahagi 1 2 kan, 4 bahagi 2 pun 2 juga, and even kalau 8 bahagi 4 pun 2 juga. So bila kita check macam tu, jelaslah the given series ni adalah siri geometrik. Jadi kita pun dah tahu R dia, ratio dia adalah 2, dan kita pun menggunakan yang ini, properties ni. Jadi modulus R sama dengan modulus 2, dan 2 ni besar dan sama dengan 1, maka dia adalah diverge. Okey. Contoh kedua pula sama macam contoh pertama tadi tu. Dia macam ni. So sama juga dia punya prosedur dia, di mana please check betul ke dia adalah geometric series. So bagi aja sebutan kedua bagi sebutan pertama, sebutan ketiga bagi sebutan kedua. Contohnya macam tu kan. Dan sebenarnya dia akan memberikan consistently nilai yang sama. Maka jelas dia adalah siri geometrik. Dan kalau kita cari kan, yang ini R ni ratio dia adalah 1/10. Jadi 1/10 kita masukkan ke sini, iaitu modulus 1/10, dan 1/10 itu is less than 1, maka dia adalah converge. Okay. So this part, yang bahagian yang dekat bawah ni, kalau soalan itu bertanya, kalau ditanya, kita gunakanlah rumus ni, yang warna putih ni kan. S infinity sama dengan A over 1 minus R. A tu adalah sebutan pertama kan. Kalau kita tengok siri kat sini, sebutan pertama ni adalah yang ni, iaitu 3/10. Masuk ke je lah, masuk ke sini, 3/10 over 1 minus 1/10. Last kali kita akan dapat jawapan 1/3. Ok. So dua contoh ni sangat direct. Sama juga contoh ketiga ni, cuma contoh ketiga ni ada negatif. Ada negatif. Jadi contoh ketiga ni, kalau kamu check, dia memang adalah siri geometrik. Ok, geometrik, di mana nilai R dia adalah negatif 1/2. Bukan 1/2 ya, negatif 1/2. So bila kita dapat negatif 1/2 ni, jangan cepat kita buat keputusan, sebab kita jangan lupa kita ada modulus ya. Modulus, masukkan negatif 1/2 tu ke dalam sini. So automatically negatif 1/2 tu akan dapat 1/2 saja, negatif tu dia hilang. Jadi 1/2 apabila kita membuat perbandingan, 1/2 is definitely less than 1, maka dia adalah converge. Ya, adalah
converge. Jadi yang dekat bawah ni adalah kalau kita nak cari converge tu apa nilai dia. Jadi kita pun buatlah, masukkan ke dalam rumus tu. Yang warna hijau ni, ini adalah the first term yang ni lah ya, the first term yang ni. The first term masukkan. Lepas tu yang bahagian bawah ni adalah 1 tolak R. Ya, 1 tolak R. R kita adalah negatif 1/2 kan, masukkan je lah. So finally kita akan dapat jawapan 1/3. ok, baik, kita dah jumpa 3 contoh soalan yang kita diberikan the sequence macam ni, kita diberi. However, dalam contoh yang seterusnya kita tidak diberi, dia bagi macam ni. Example ni, dia bagi summation n sama dengan 1 sehingga infinity 3/4 power of n. So macam ni dia bagi. Baik, ada dua cara apabila kita nak menyelesaikan kes yang macam ni. Yang pertama adalah kamu expandkan ungkapan ni. Expandkanlah, jadikan dia macam contoh yang macam ni, yang ni. Something something tambah ungkapan kedua, tambah ungkapan ketiga, tambah ungkapan keempat. Expandkan dia, ambil beberapa nombor, katakan ambil 4 nombor, kamu expandkanlah. Maksud dia macam ni lah, n sama dengan 1 kan. So start dengan n sama dengan 1, masukkan dia. So maksud dia, ungkapan pertama, sebutan pertama adalah 3/4 tambah, lepas tu ungkapan kedua kita runningkan n ni. So bila n sama dengan 2 sama dengan 3/16. ok, lepas tu buat pula ungkapan ketiga. So kita akan dapat 3/4 tambah 3/16 tambah ungkapan ketiga tambah ungkapan keempat dan seterusnya. Cara itu pun boleh juga ya. Kalau kamu prefer cara itu, teruskan. Tapi yang saya tunjukkan ini adalah without kita expandkan ungkapan tu. Jadi ya, so saya tak nak expandkan benda tu, saya nak buat dia punya algebraic manipulation. Saya tukar sana, pindahkan nombor tu keluar dan sebagainya, dan finally saya akan dapat benda yang sama. ok, jadi cuba kita lihat, kita ada 3/4 kuasa n kan. So jadi saya keluarkan 3 ni, sebab 3 ni tak ada kaitan dengan, dia tak ada kuasa n. Jadi saya keluarkan 3 ni kat sini. So belah dalam ni, yang belah dalam ni tinggallah 1/4 kuasa n ya. So jadi 1 ni kat atas ni, 1 ni kalau kamu kuasakan n pun, kuasakanlah apa sekalipun, kalau nama dia 1 kuasa 1000, dia tetap 1 ya. So jadi saya boleh letak n kat luar ni, n ni kat luar pula dekat atas ni. So sebenarnya saya boleh tulis bahagian ini sebagai 1 kuasa n per 4 kuasa n. So sebab itulah saya boleh keluarkan n ni kat sini. ok, jadi bila kita dapat bentuk yang macam ni, maka automatically kita akan dapati this part, inilah sebenarnya adalah R dia, inilah ratio dia. Cuba lihat ya, bentuk ini kan, bentuk ini yang belah dalam ni satu nombor kan, ini R kan, yang ini kuasa n, betul tak? Jadi cuba kita lihat, kita punya mula-mula sekali penerangan saya pasal geometric series. Kejap, yang ini biar senang kamu kaitkan. Yang ini, nampak tak? Mula-mula bila kita terangkan dalam video pertama tu kan, geometric series, saya kata apa? Dia kata by looking at the pattern, identify the ratio R which is in the form of ini, R kuasa n. Nampak tak? Di mana R ni adalah suatu nombor kan. So now apabila kita simplifykan summation tu, ungkapan tu, saya tak expand ya, saya hanya simplifykan dia. So bila saya simplifykan yang ini, saya dapat bentuk seperti mana yang kita belajar pada mula-mula geometric series tadi tu. So jadi inilah dia R dia. ok, R dia adalah 1/4. Jadi kita pun masuk 1/4, masukkan dalam modulus. So kita dapat 1/4 which is less than 1. Bila dia less than 1, maka dia adalah converge. Yang bahagian belah kanan ni pula, kalau diminta kita mencari ya, kalau disuruh kita mencari converge to what
value. Jadi kita masuklah. Yang 3/4 ni adalah A kan. A adalah sebutan pertama kan. Sebutan pertama. Yang 1/4 ni R dia. Masukkan, kita akan dapat jawapan sebagai 1. Okey. So saya harap kita clear kat situ. So our next example adalah sama juga seperti example kat atas. We are not given yang apa ni, something tambah something tambah something. No, tak ada. Kita terus diberi yang ini terus. So depends pada kamu. Kalau kamu nak kembangkan dia, go ahead. Tak ada masalah apa-apa. Cuma cara ini saya tunjukkan cara algebra dia lah. Macam mana kita nak keluarkan, macam mana kita nak factorkan dan sebagainya. All playing with the index. Jadi kita lihat kat sini ya. Sini kita ada 2 kuasa 2n, kita ada 3 kuasa n tolak 1. So yang tak ada negatif ni, yang 2 kuasa 2n ni dia akan jadi 4 kuasa n lah. Right? Cuma yang bahagian ini 3 power of n minus 1 saya pecahkan menjadi yang ini. Nampak kan? Jadi ini. Jadi kalau kita perhatikan the first line ni, cuba lihat ya, yang ada kuasa n hanya 4 dan juga 3 kan. Yang 3 kuasa 1 ni tak ada kaitan pun. Keluarkan dia. So sebab itulah bila saya keluarkan ni 1/3 ni saya letak kat luar. So now kita cuma ada this part sahaja. Jadi bila saya factorkan dia, maka saya dapat 12 power of n. Jadi yang 12 ni lah R. Ya, R dia. 12 ni lah adalah dia punya R. Jadi kita lihat bila R kita dah 12, modulus 12, dapat 12 juga, which is ni lebih besar dan sama dengan 1. Maka series itu adalah diverge. Okay guys, so saya harap kita faham dan kita berhentikan video ini untuk sampai sini dulu. Kita akan sambung dalam video yang akan datang.